Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan pelajaran kita pada pagi ini dengan membincangkan tentang jana kuasa biojisim. Biojisim ialah satu kaedah memproses bahan buangan sisa pekerja pertanian dan industri melalui proses pembakaran. Selain daripada abu sampah yang telah dibakar, ia dikita semula untuk dijadikan pelbagai produk pengguna serta teknologi biojisim ini juga dapat menjana tenaga elektrik. Biojisim boleh dikategorikan sebagai tenaga yang boleh diperbaharui kerana bahan buangan daripada aktiviti pertanian seperti pokok dan tanaman ladang sentiasa dihasilkan. Sebagai contoh, sebelum proses penanaman semula ladang kelapa sawit atau getah dijalankan, pokok yang sedia ada perlu ditebang dan kawasan ladang perlu dibersihkan dahulu. Bahan buangan seperti inilah yang digunakan untuk teknologi biojisim. Beberapa contoh bahan bakar biojisim yang lain adalah seperti kayu, tanaman, baja dan bahan-bahan buangan pepejal sampah. Baik. Jika kita lihat rajah 3.14 ni, ialah rajah tentang sistem jana kuasa elektrik biojisim. Dia hampir sama dengan jana kuasa terma, cuma bahan bakar yang digunakan adalah daripada sisa pepejal. Sisa pepejal. Jadi dekat sini sisa-sisa yang dihasilkan digunakan sebagai bahan api. Digunakan sebagai bahan api. Dengan kaedah ini, selain daripada sisa pepejal dapat dilupuskan dengan cara yang lebih sempurna, sisa pepejal ini juga dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Baik, dekat dalam sistem jana kuasa elektrik biojisim ni ada juga dandang, ada penjana. Penjana ni digandingkan dengan turbin, pengubah dan juga pam. Pam ni nak mengembalikan air yang telah ditukar kepada maksud saya, uap air yang telah ditukarkan kepada air kembali kepada dandang. Baik, ini ialah gambar rajah blok. Gambar rajah blok untuk kita memahami sistem jana kuasa elektrik biojisim. Baik. Jika kita lihat daripada rajah ini, apa yang boleh saya terangkan di sini ialah, baik, ini tangki simpanan air. Kalau kita lihat rajah ni sama dengan rajah jana kuasa terma. Cuma di sini, di dandang ni, air yang berada dalam dandang ni dipanaskan dengan menggunakan bahan sisa pejal. Baik, apabila air di dalam dandang ni telah dipanaskan, dia akan bertukar kepada uap air bertekanan tinggi. Uap air bertekanan tinggi ini kemudiannya dialirkan kepada turbin di sini, melalui pipe lah. Di dalam turbin ini, uap air tadi yang bertekanan tinggi tadi akan menolak dan memutarkan turbin. Baik, turbin ni digandingkan dengan penjana. Dia ada satu aci, digandingkan dengan penjana. Apabila turbin berputar, penjana juga akan ikut berputar, lalu menghasilkan tenaga elektrik. Baik, uap air ataupun steam yang telah memutarkan turbin tadi, dia telah kehilangan tenaga
kinetik dia. Jadi dia kekurangan tenaga kinetik, dia menjadi uap air yang bertekanan rendah. Apabila dia keluar daripada turbin, dia bertukar menjadi uap air bertekanan rendah. Uap air ini dimasukkan ke dalam pemeluap di sini. Di dalam pemeluap ini, uap air ataupun steam tadi ditukarkan semula menjadi air. Ini berlaku di dalam menara penyejukan. Di dalam menara penyejukan ni, uap air tadi disejukkan sama ada dengan menggunakan air laut, air sungai ataupun air daripada tasik. Kemudian uap air yang telah bertukar menjadi air tadi dipam semula. Ni ada pam dekat sini. Dipam semula masuk ke dalam dandang. Dan kitaran ini berulang semula. Berulang-berulang dengan menggunakan air yang sama. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan air lah akan dilakukan di dalam dandang apabila ada uap air yang terkeluar daripada jana kuasa ni. Menyebabkan kandungan air di dalam dandang tu berkurangan. Seterusnya kita lihat gambar rajah blok. Bagaimana perubahan tenaga berlaku di dalam jana kuasa ni. Pertama, tenaga haba. Dia datangnya daripada pembakaran dandang bagi memanaskan air. Kemudian tenaga haba bertukar menjadi tenaga kinetik, di mana air bertukar kepada steam bertekanan dan halaju yang tinggi. Baik, kita tahu apabila suatu benda itu dipanaskan, dia akan menyebabkan molekul-molekul bergerak dengan pantas, kan? Begitu juga dengan air ni. Apabila dipanaskan, molekul-molekul yang berada di dalam air ni akan bergerak dengan pantas, di mana ini menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Baik. Kemudian tenaga kinetik ditukar kepada tenaga mekanik. Di mana tenaga mekanik ni, aliran steam bertekanan tinggi akan memutarkan turbin. Putaran turbin itu dia menghasilkan tenaga mekanik. Kemudian tenaga mekanik ini bertukar menjadi tenaga elektrik, di mana turbin tadi digandingkan dengan penjana, penjana berputar dan menjana tenaga elektrik. Dia menghasilkan tenaga elektrik. Kaedah penghasilan tenaga elektrik melalui biojisim. Penghasilan tenaga elektrik melalui teknologi biojisim ini adalah sama dengan sistem jana kuasa elektrik terma yang menggunakan turbin steam. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jana kuasa ni sama seperti jana kuasa turbin steam. Cuma kaedah pembakaran bahan api saja yang berbeza. Bahan buangan sisa pekerja pertanian dan perindustrian melalui proses pembakaran pada dandang untuk menghasilkan steam tekanan tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk tenaga haba kepada tenaga kinetik. Turbin steam berputar apabila steam bertekanan tinggi dikenakan ke atas turbin. Apabila steam bertekanan tinggi, dia ada kelajuan. Kelajuan dia ni akan memutarkan turbin. Sistem turbin yang disambung ke penjana akan menukarkan tenaga mekanikal ke tenaga elektrik melalui kaedah penghasilan tenaga elektrik melalui aruhan ke magnetan. Baik. Kalau kita lihat rajah 3.16 ni, ini adalah bahan buangan pepejal dan industri yang boleh digunakan sebagai bahan api biojisim. Antaranya ialah sisa pertanian. Tadi dah diterangkan sisa pertanian ni ialah pokok-pokok yang ditebang untuk tanaman semula seperti pokok kelapa sawit, pokok getah,
sisa-sisa pokok ni, pepejal daripada pokok ni boleh digunakan sebagai bahan api. Selain daripada itu, kumbahan juga boleh dijadikan bahan api. Sisa bahan pepejal, sisa haiwan, sisa industri dan juga sisa perhutanan. Semua ni boleh dijadikan sebagai bahan api sumber biojisim. Baik, itu saja tentang jana kuasa biojisim. Kita dah habis dah cover tentang jana kuasa tenaga elektrik yang menggunakan sumber tenaga lestari. Ya.